Salam sejahtera, di sini saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Menurut Nur Aina Dani 2017, psikolinguistik ini mengkaji pemerolehan, pemahaman, penghasilan dan penyimpanan bahasa. Psikolinguistik ini juga digunakan dalam bidang praktikal seperti pendidikan, kesihatan mental dan organisasi. Seterusnya, dalam kajian ini juga kami telah mengkaji bahasa pertama yang digunakan oleh kanak-kanak yang berusia 6 tahun. Bahasa pertama itu merujuk kepada bahasa yang diperoleh secara semula jadi tanpa pembelajaran formal. Menurut Chomsky, 1965, bahasa pertama ini diperoleh melalui Language Acquisition Device, iaitu LED. Fokus utama kajian ini iaitu pemerolehan bahasa pertama dan perkembangan linguistik. Kajian ini juga membantu menilai perkembangan kognitif dan sosial serta pengaruh psikologi pada kata, intonasi dan struktur ayat. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti peringkat pemerolehan bahasa pertama seorang kanak-kanak yang kami kaji, iaitu berumur 6 tahun, dan ianya berdasarkan pertuturan semula jadi yang dianalisis selaras dengan teori pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak. Yang kedua ialah menganalisis perkembangan bahasa pertama kanak-kanak dari aspek linguistik dan juga kognitif, termasuk penggunaan bunyi, perkataan dan juga struktur ayat bagi menilai kesesuaian tahap pemerolehan bahasa dengan umur dan juga perkembangan mental kanak-kanak yang diselidik. Seterusnya, metodologi. Kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah kaedah pustaka. Dan kaedah pustaka ini merupakan kaedah yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat dan juga asas teori berkenaan proses perkembangan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Dan kami juga menggunakan bahan akademik dalam subjek psikolinguistik. Dan seterusnya ialah kaedah pemerhatian. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat dengan membuat pemerhatian secara langsung, dan ianya digunakan bagi memastikan pertuturan yang dihasilkan oleh responden spontan dan juga natural. Dan yang terakhir ialah kaedah analisis dokumen. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis transkripsi pertuturan responden dengan penyelidik, di mana kami menyediakan transkripsi dengan merekod dahulu perbualan mereka dan juga seterusnya kami membuat transkripsi. Dan ini digunakan ataupun dilakukan bagi mengenal pasti ciri linguistik yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut. Bagi analisis kajian, peringkat pengolahan bahasa, responden berada pada peringkat perkembangan ayat kompleks, iaitu mampu memahami soalan dan memberi respon yang relevan. Pertuturan berfungsi dan bermakna mengikut konteks, iaitu bagi analisis fonologi pula, sebutan umumnya jelas dan mudah difahami. Namun, terdapat pelat ringan yang terlibat, iaitu bunyi R. Contohnya, merah digantikan kepada merah, iaitu bunyi R dihilangkan digantikan kepada bunyi H. Variasi fonologi normal bagi kanak-kanak pada umur 6 tahun ini. Namun, ia tidak menjejaskan kefahaman komunikasi antara orang sekeliling. Bagi analisis fonologi pula, penguasaan kata yang sesuai mengikut umur. Contohnya, penggunaan kata nama seperti hotdog dan Spiderman, kata kerja, melukis, dan kata adjektif adalah kuat dan merah. Penggunaan perkataan yang tepat dari segi makna dan konteks jelas menunjukkan responden mampu dari segi morfologi. Bagi analisis sintaksis pula, responden mampu membina frasa dan ayat yang mudah dan gramatis. Contohnya, dekat Aiman Mall dengan kucing sentral. Responden tidak menunjukkan kelemahan bagi sintaksis. Bagi analisis kognitif pula, responden mampu memahami soalan dan membuat pilihan. Contohnya, dalam memberi sebab yang logik seperti sebab dia warna merah, iaitu apabila ditanya oleh penyelidik tentang watak kegemaran, iaitu Spiderman, dan dia menjawab sebab dia berwarna merah. Itu menunjukkan dia mampu memaham soalan dan membuat pilihan yang tepat. Perkembangan bahasa dan kognitif berlaku secara selari.
Saya akan membentangkan analisis kesesuaian tahap pemerolehan bahasa dengan umur dan perkembangan kognitif responden. Menurut Arnianti 2019, perkembangan bahasa berlaku sepanjang hayat dan dipengaruhi oleh faktor fizikal, kognitif dan sosial. Bahasa berfungsi sebagai medium untuk kanak-kanak menyampaikan pemikiran dan emosi mereka. Berdasarkan jabatan kajian, responden yang berumur 6 tahun telah mencapai tahap ayat yang lebih kompleks selari dengan pandangan Adnan Ayub dan Abdullah Yusof yang menyatakan bahawa kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun mampu menguasai struktur ayat yang lebih kompleks. Dari aspek fonologi, pergantian bunyi R kepada H seperti mehah dan sendihi merupakan pelat yang normal bagi kanak-kanak. Dari segi morfologi, responden mampu menggunakan kata nama, kata kerja dan kata adjektif dengan tepat. Manakala dari aspek sintaksis, responden dapat membina ayat yang jelas dan bermakna mengikut konteks. Selain itu, perkembangan bahasa responden juga selari dengan perkembangan kognitif. Menurut Jan Piaget, bahasa mencerminkan tahap mental seseorang. Responden menunjukkan penakakulan logik, keupayaan memori jangka panjang, kesedaran ruang serta kesedaran kendiri melalui penyataan tentang minat dan hobi. Tahap pemerolehan bahasa responden adalah sesuai dengan umur dan perkembangan kognitifnya dan menunjukkan perkembangan bahasa yang normal. Baik sekali, saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, seorang kanak-kanak lelaki berumur 6 tahun ini menunjukkan pemerolehan bahasa pertama yang baik dan sesuai dengan umur. Namun, terdapat juga pelat sebutan bunyi, iaitu R, tetapi masih dalam peringkat normal dan tidak menjejaskan kefahaman. Seterusnya, responden itu juga mampu menggunakan perkataan, frasa dan ayat bermakna dalam komunikasi harian. Selain itu, perkembangan bahasa responden juga selari dengan perkembangan kognitif seperti penakulan, memori dan kesedaran diri. Maka, kajian ini juga telah membuktikan bahawa bahasa memainkan peranan penting dalam perkembangan linguistik dan mental kanak-kanak.